Hai, selamat petang, apa khabar? Jam 2.33, ya, terlewat sedikit, 3 minit terlewat daripada jadual, sepatutnya 2.30 kan, pada setiap petang. Mengah juga ni, mencari tempat. Kebetulan saya di luar hari ni, di IOI City Mall, Putrajaya. So lepas makan tadi bekerja sekejap keluar mencari tempat. So ni dapatlah pot yang cantik juga, gelap. Bukan gelap apa sebab mendung kot, nak hujan dah ni. So hopefully kita boleh settlekan live kita pada petang ni. Hai Kak Sarah, apa khabar? Sihat dah ke? Okay. So hopefully kita boleh settlekan live kita sebelum hujan mula menitik. Saya di luar ya, di IOI City Mall. Sekejap saya pusingkan. You boleh nampak. Ni di belakang saya ya. IOI City Mall. Okay, sekarang ni tak panas. Dia mendung, nak hujan lah kot. Alright. So mengah lagi sebab berjalan daripada dalam tadi, baru lepas makan berjalan agak jauh jugalah nak keluar kan. Daripada IOI ni kan panjang komplek ni kan. So nak keluar tu memang mencabar juga sampai ke taman kat luar ni. Okay, alhamdulillah sihat dah. Okay, alhamdulillah. Alright. So hari ni kita akan sambung lagi sharing kita pada petang ini. Sekejap ya, sebetulkan stand saya ni kenapa dia je sengit-sengit. Alright. Iza mana? Iza tengah makan lagi tadi. Tak sempat, tak apalah, bagi dia makan dulu, rehat kan. Ni pun saya tak bagi tahu pun saya kat mana. Sekejap lagi dia mencari, tak tahu kat mana nak cari. Okay. Alright. Okay, so apa khabar you all semua? Hari ni dah 30 hari bulan. So tinggal maksudnya berbaki 2 hari lagi. Hari ni dan esok kita berada dalam tahun 2020. So esok sebelum kita memasuki gerbang tahun 2021. So bagaimana, adakah you all dah menulis semua impian-impian, matlamat you all semua? Sebelum ni saya pernah sharekan tentang bagaimana nak menulis matlamat dengan jelas dan sebagainya kan. Ada sebelum ni saya terangkan. Okay, semalam saya terangkan bagaimana tip nak elakkan nampak tua dari sebelum waktunya. So hari ni saya nak sambung lagi, iaitu 5 cabaran. Saya nak tekankan 5 cabaran awet muda. 5 cabaran awet muda seperti yang saya tuliskan pada description ataupun topik live pada petang ini. Okey. Sebelum tu, bagi yang belum follow, belum like, belum follow page Skin ataupun Skin HQ, boleh berbuat demikian supaya you all boleh sentiasa dapat notification apabila kami buat live update. Itu yang pertama. Yang kedua, you all boleh, kami nak jemput you all semua join beauty community kami di platform Telegram channel. So di situ kita banyak salurkan info-info, tips, lagi apa, rutin-rutin penjagaan, image diri dan sebagainya secara percuma saja untuk membantu lagi. Sebab komitmen kami adalah seperti yang selalu kita terangkan, adalah komitmen kami untuk memberikan pendedahan, memberikan pemahaman yang jelas tentang proses ataupun jenis untuk mendapatkan kulit yang sihat, bebas cela dan masalah. Okay, alright. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin ada yang baru follow live ni, live Skin bersama dengan saya, iaitu nama saya Safi'i bin Munir, atau lebih dikenali sebagai SM. Jadi saya adalah co-founder dan juga merangkap jurucakap bagi skincare jenama Skin. Seperti yang you all nampak di banner ni, ataupun di baju saya, ataupun di topi saya. Itulah bagaimana spelling Skin, SKIINZ. Okay. So ramai yang terlepas pandang benda ni sebab dikatakan banyak produk yang namanya Skin, bunyinya sama tetapi ejaan nampak sama tapi tak serupa. Okey.
Jadi kepakaran kami di Skin adalah di dalam membantu menyelesaikan masalah kulit muka, kulit wajah yang tak berseri, kusam berjeragat, kusam berjeragat dengan yang dialami oleh ramai wanita-wanita yang berkerjaya, sehingga menimbulkan rasa tak selesa, rasa malu, hilang keyakinan diri, dengan kaedah ataupun pendekatan yang simple, iaitu bimbingan cara penggunaan skincare yang betul dan juga bimbingan rutin penjagaan yang efektif. Di situlah kelainan dan perbezaan kami di Skin, yang kami banyak fokus kepada bimbing, guide you all untuk dapatkan rutin penjagaan yang betul. Okey, sebab ramai sangat yang datang kepada kita, mengadu kepada kita, mengeluh, bergelut. Mereka ni dah lama bergelut, dah lama struggle, bertukar-tukar produk daripada produk A ke produk Z. Ribu-riban telah dihabiskan tetapi masih tidak nampak kesan perubahan seperti yang diimpikan. Malahan kulit muka semakin teruk, makin rosak, dan juga kulit wajah, masalah semakin merebak, makin teruk, semakin mudarat dan sebagainya. Okey. Senyum-senyum pula anak Mak Salih ni tengok saya cakap seorang-seorang kan. Okey. Alright. So hari ni apa yang saya nak tekankan adalah 5 cabaran awet muda. Okey. So sebab dalam proses untuk sekarang pukul apa? 2.40, ada 20 minit lagi untuk kita bersama. So cabaran untuk 5 cabaran awet muda, di mana saya nak mulakan begini. Maksudnya dalam proses ataupun dalam journey kita nak mendapatkan kulit yang sihat, nak dapatkan kulit yang bebas daripada celah, bebas daripada masalah. Pendek kata, shortcut kan ya, nak dapatkan kulit yang cantik ni, memang ramai yang dah tahu. Apatah lagi kalau yang dah biasa. Okey, tim kasih kata, tim kasih pula. Tim Skin kata dah boleh mendengar ya. Alright. Okey, so ramai yang dah tahu. Apatah lagi kalau you all semua yang follow saya punya live setiap hari kan, setiap hari weekday, setiap weekday pada jam 2.30 petang, setiap weekend pada jam 9 pagi. Maksudnya you all dah tahu dah cara, ni lah perlu dia buat. Apa nak buat, pagi nak buat macam mana, tengah hari nak buat macam mana, petang nak buat macam mana, malam nak buat macam mana, weekend nak buat apa, semua dah tahu dah, kan. Cuma ada selalu persoalan ataupun big why di sini ialah tidak ramai yang sanggup buat. Ni semua perkara biasa ni. Apa pun, bukan sekadar menjaga muka je, tapi apa pun kalau you perhatikan ramai je yang orang tahu dah nak buat tu, nak buat ni, nak berjaya buat ni, buat tu, buat ni dan sebagainya. Nak dapat result macam ni kena buat macam tu, macam ni. Semua dah tahu dah. Tetapi tak ramai yang sanggup buat. Betul ke betul? Cuba komen sikit. Cuba komen. Yang dengar tu cuba komen sikit. Betul ke tak betul apa yang saya cakapkan ni? Dah tahu dah nak dapat kulit sihat, nak dapat kulit bebas daripada celah, bebas daripada masalah. Dipendekkan nak dapat kulit yang cantik, dapatkan kulit glowing, dapat kulit flawless ni. Semua orang dah tahu dah rutin-rutin dia, step-step dia, langkah demi langkah. Tetapi cumanya cuma tak ramai yang sanggup buat. Tak ramai yang sanggup buat sebab keyword untuk mendapatkan kulit sihat, kulit yang bebas celah, bebas masalah, kulit yang cantik ni, keyword dia adalah sabar, rajin dan juga konsisten. Maksudnya SRK. Sabar, rajin dan juga konsisten. Tu keyword yang penting. Sebab penggunaan skincare ni adalah is a marathon, not a sprint. Okay. Tu sangat-sangat penting. Semua orang dah tahu. Sebab tu kita lately dalam minggu ni saya banyak dalam live saya banyak sharekan, banyak tekankan tentang kepentingan penjagaan wajah konsisten, sabar, rajin dan juga konsisten, supaya sebab ni dah hujung tahun 2020, maksudnya you all
dah get ready. Maksudnya nak masuk 2021 nanti benda ni, rutin penjagaan wajah ni semua dah menjadi habit, dah jadi natural. Tak perlu fikir pun, dia dah subconscious mind tu you dah faham dah pun. Buat ni dah jadi rutin, dah jadi happy, dah jadi habit. Orang kata dah bila jadi habit, tak perlu fikir dah pun. Dia memang akan automatically akan buat ni dan akan rasa pelik, akan rasa janggal kalau tak buat ataupun tertinggal. Tu kebaikan dia. Sebab kita raya pun tahun depan dalam bulan 5 je, tahun 2021. Jadi segalanya bermula pada hari ini, bermula sekarang. Tak perlulah nak tunggu seminggu nak raya nanti. Lagi beberapa hari nak raya baru sibuk nak cantikkan kulit dan sebagainya. Tak jadi. Jadi semuanya tu bermula daripada sekarang. Sebab tiada shortcut nak dapat kulit yang cantik. Skincare is a marathon, not a sprint. Okay. Alright. Jadi satu lagi saya nak tekankan, kenapa kita perlu konsisten dalam penjagaan kulit wajah kita. Yang pertama adalah seperti yang selalu saya tekankan, ialah nak kulit cantik ni memang perlukan masa, tiada shortcut. Sebab kita ambil satu faktor, iaitu sel kitaran kulit kita sendiri, ataupun sel turnover, di mana pada secara amnya, secara generalnya, kitaran sel kulit ataupun sel turnover ni berlaku dalam tempoh masa 28 ke 40 hari. Tu yang average lah. Setiap orang akan alami masa yang sama. Tetapi dengar ni, tempoh masa sel kitaran kulit ni akan bertambah lama tempoh masanya seiring dengan peningkatan usia. Maksudnya kalau kita dah semakin berusia, tempoh kitaran sel kulit kita tu dah semakin lama. Okey, semakin lama. Kena ingat. Jadi kita tak boleh nak comparekan kesan penggunaan produk tu. Kita kalau umur kita dah 40, kita nak bandingkan dengan remaja yang umur 20-an, memang tak layak pun. Sebab mereka dia punya sel kitaran kulitnya lebih cepat. Ada kalanya mereka tu kalau parut dan sebagainya memang cepat hilang, recover, sebab sel kitaran kulit tu lebih cepat daripada kita yang berusia 40-an dan ke atas. Okey. Jadi nak kulit sihat ni memang perlukan masa. Jangan nak skip apa sebagainya. Yang kedua, kenapa kita perlu konsisten dalam rutin penjagaan wajah kita adalah kita nak pastikan kulit muka kita ni bebas daripada sel kulit mati. You all bayangkan, dalam masa 1 minit 30,000 ke 40,000 sel kulit mati ditanggalkan daripada kulit kita, daripada tubuh badan kita. Sebahagiannya tanggal sendiri dan sebahagian lain tinggal kekal pada permukaan kulit. Jadi dengan rutin penjagaan wajah yang konsisten, kita dapat bantu pastikan kulit muka kita ni, skin barrier kita ni bebas, bersih daripada timbunan sel kulit mati. Timbunan sel kulit mati tu yang menyebabkan kulit muka kita ni kasar, kulit kita ni rasa macam tak sekata, nampak kusam, nampak kering, dan juga dia akan mengakibatkan pori-pori kita tersumbat. Dan bila pori-pori tersumbat, dia akan menjejaskan kitaran sel kulit kita. Sebab tu penting konsisten dalam rutin penjagaan wajah. Apa lagi? Yang ketiga adalah tadi yang pertama tu, yang kedua. Yang ketiga adalah kulit kita ni berbeza. Jenis kulit je pun dah ada 4 jenis. Kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, kulit kombinasi. Dan juga ada yang keadaan kulit yang sensitif dan sebagainya. Jadi kulit kita sendiri berbeza. Kemudian tekstur kulit kita juga berbeza. Kolagen kita berbeza. Sebaceous gland, kelenjar kulit kita berbeza. Pori-pori kita berbeza. Dan kesihatan kulit kita secara senang cerita, pendek cerita, kesihatan kulit kita adalah berbeza. Sudah pastinya apabila kulit kita ni berbeza, maksudnya kesan perubahan daripada penggunaan produk skincare yang kita gunakan juga adalah berbeza. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat,
apabila kita buat rutin penjagaan wajah ni, maksudnya kita dah menjaga, maksudnya kita dah mengambil langkah mencegah yang lebih langkah mencegah lebih awal. Itu adalah langkah yang lebih bijak. Sebab apa? Tanda penuaan tu dia akan berlaku seawal usia 20-an lagi dah berlaku. Jadi kalau kita bermula daripada awal usia 20-an, sebagai contoh semalam Kak Wila anak umur 19 tahun dah mula nak gunakan skincare skin. Tu dah tengok. Memang amazing lah dia punya result dia, sebab umur 19 tahun kulit tekstur kulit masih okey, skin barrier masih okey, dah gunakan produk skincare skin yang tinggi dengan ciri anti-aging dan juga antioksidan. So memang marvelous lah, amazing lah dia punya result nanti. Kulit dia cantik, glowing dan sebagainya. Umur 30-an pun nampak macam umur 20-an lagi. Sebab tu mencegah itu adalah langkah yang lebih bijak dan lebih baik. Tu yang keempat. Yang kelima, apabila kita konsisten dalam rutin penjagaan wajah kita, dia dapat membantu kita menjaga penampilan diri kita dan secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan diri kita. Saya ada guest, dah sampai guest kita. Okey. Mari. Hai. Assalamualaikum. Siapa yang ada tu? Sorry, lambat sikit, jalan jam. Mengah sikit kan? Jalan jauh. Merah hidung pakai apa? Mask ni lama-lama kan? Peluh tak bernafas. Aduh, bukan setakat tak bernafas tau. Tadi laki sebut Wati pun kita dengar Wati. Itulah. Saya tanya bini mana pula Wati tu. Dan cakap bini mana lah pula Wati. Jahat kan? Kan? Okey. Nak dapat payung emas buat lah. Payung emas ke kaki emas? Hello. Okey. So kita dah saya dah terangkan tadi. Pukul apa dah ni? 2.50 lagi 10 minit. Okey, sempat insyaAllah. Okey, saya dah terangkan tadi bagaimana kenapa kita perlu konsisten dalam rutin penjagaan wajah kita. Angin pun dah semakin kuat ni. Kaki pun dah goyang-goyang tadi. Okey, suara okey kan? Okey kan? Ada komen tak? Sebab tak nampak lah tadi. Kita nampak Mas Sarah je ada. Siapa lagi yang ada? Alhamdulillah, kami walaupun duduk tengah panas ni tapi tak panas. Alhamdulillah. Tak berapa ni sangatlah. Okey. Alright. So tadi saya dah Duduk kat situ. Duduk situ. sini. Bawah pokok tu. Sini boleh. Ada anak saya yang duduk bawah. Duduk sini. Okey. Dua kecil adalah dengan kami. Yang dua besar dah balik dah. Dah selamat dah. Kita naik kereta yang berbeza kan. Okey. So, kenapa perlu konsisten dalam rutin penjagaan wajah? Saya dah terangkan tadi ada 5 faktor. Dan dalam proses tersebut, sebenarnya kalau you perhatikan, ramai peluang gagal dapatkan kulit yang sihat, dapat kulit yang cantik, itu adalah lebih tinggi daripada berjaya. Mesti you terkejut dengar ni kan. Sebab apa? Sebab benda ataupun perkara yang paling susah, paling suka nak buat oleh ramai orang yang selalu bertukar-tukar produk ni adalah fokus. Ataupun istiqomah. Konsisten fokus. Konsisten. Ramai. Bukan dia beli satu set je, magic. Cantik tau. Okey, kat iPhone ni nampak okey dah. Okey kan. Macam terbalik kan? Dia memang dia flip kan. Okey. Fokus tu yang memang sangat-sangat sukar, sangat-sangat susah dibuat oleh ramai orang. Sebab tu yang saya cakap tadi, nak dapatkan kulit sihat, nak dapatkan kulit yang bebas cela dan masalah, nak dapat kulit cantik lah senang cakap. Ramai dah tahu dah step dia, ramai dah tahu dah langkah-langkah yang perlu dibuat dan sebagainya, tetapi tak ramai yang sanggup buat, tak ramai yang sanggup nak sabar, tak ramai yang sanggup nak konsisten, tak ramai yang sanggup nak rajin. Tak ramai yang sanggup nak fokus. Okey, barulah nak masuk tu tadi semua mukadimah. Saya harap itu pun dah dapat manfaat buat you all semua. Ni nak baru nak masuk dia punya point dia. Tajuk kita pada hari ni iaitu angin kuat dah stand saya goyang-goyang tadi. Okey.
Baru nak masuk tajuk dia, iaitu 5 cabaran awet muda. Apa dia 5 cabaran awet muda tu? Yang pertama adalah ramai yang tak ada matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas apa maksudnya di sini? Sebab dia ni tak ada matlamat yang jelas sebab tiada pendedahan, tiada pemahaman yang jelas, pemahaman yang betul tentang proses ataupun journey nak dapatkan kulit yang sihat, bebas cela, bebas masalah dan juga kulit yang cantik. Sebab sebelum-sebelum ni membeli sekadar membeli saja, guna sekadar mengguna saja, tiada siapa yang guide, tiada siapa yang bimbing tentang cara penggunaan yang betul, tentang bimbing tentang cara rutin penjagaan yang betul. Disebabkan itu maka matlamat mereka kabur, tidak jelas. Itu yang pertama, matlamat tidak jelas. Yang kedua adalah mereka ni fokus kepada masalah. Sekejap ya. Mereka ramai yang dah ada masalah seperti masalah jeragat. Saya ambil satu contoh, masalah jeragat. Jadi mereka ni fokus kepada nak hilangkan jeragat tu saja. Maksudnya kalau boleh nak hilang dengan kesan yang pantas dan sebagainya. Fokus kepada masalah jeragat tu. Walhal selalu saya tekankan, jeragat itu adalah indikator ataupun petunjuk yang kulit muka kita ni dah rosak. Jadi apa yang sepatutnya kita fokuskan adalah kita sokong, kita bantu kulit kita yang rosak itu untuk dipulihkan, untuk sihatkan dia semula. Barulah kulit muka kita ni bebas daripada kerosakan, bebas daripada cela dan juga masalah. Kan? Okey. So yang ketiga adalah disebabkan tiada pendedahan, disebabkan tiada fokus yang salah, menyebabkan mereka ni jadi kelabu mata. Maksudnya dia membujur lalu melintang patah, selalu bertukar-tukar keputusan, selalu bertukar-tukar produk. Nampak kawan pakai skincare A, nampak cantik, dia nak pakai A. Nampak artis pakai skincare B cantik, dia nak pakai. Nampak ada review tentang produk skincare C, nampak okey semua, feedback ramai, dia nak guna. Nah, orang ada seller tunjuk parcel banyak menggunung, dia pun nak cuba. Jadi hati dia berbolak-balik aja. Sebab apa? Tak ada matlamat yang jelas, tiada pendedahan yang betul dan fokus yang salah menyebabkan mereka bertukar-tukar keputusan, bertukar-tukar produk. Tu yang ketiga. Dia ada seling, dia bunyi sikit, dia Jawa sikit kan. Dia bunyi macam tu lah. Oh ya ke? Orang Jawa kan. Produk-produk macam tu lah gitu. Oh Jawa. Itulah. Mana lagi nak tumpahnya kuah kan. Alright. Yang keempat. Sabar je lah Yang keempat, mereka ni tidak trust dan juga tidak sabar the process. Cakaplah macam mana pun kita bagi tahu tentang sains kulit sikit, sains kitaran kulit dan sebagainya, dia tak nak ambil tahu tu. Dia tahu nak kesan pantas saja. Dia obses nak result cepat saja. Sebab tu dia fokus kepada masalah saja. Nak hilang jeragat, kau boleh lapisan jeragat tu hilang terus. Dia bukan lapisan jeragat tu hilang, dengan lapisan kulit-kulit yang aktif sendiri pun hilang. Tu yang kulit menipis, semakin rosak, semakin banyak radang dan sebagainya. Okey. So tak sabar, tak boleh trust dan juga follow the process. Dan yang kelima adalah apabila semua 4 poin yang saya sebutkan di atas tadi tu, apa dia? Yang pertama, tak ada matlamat jelas, kemudian fokus yang salah, kemudian sentiasa bertukar-tukar keputusan, dan juga yang keempat, tak sabar, maksudnya tak trust dan juga sabar dengan proses. Dia membawa kepada poin yang kelima, iaitu mereka akan jadi cepat putus asa, hilang arah, dah tak tahu dah macam mana ni, buntu kepala. Bangun pagi tengok cermin je dah jadi stres, dah jadi geram. Sebab apa? Sebab masalah tak hilang-hilang. Duit ribu-ribuan dah habis. Kulit muka makin teruk. Suami dah peli-peli. Kawan pun dah peli-peli kan. Jumpa kawan-kawan sekolah kata nampak makin tua. Kenapa nampak tua sangat? Nampak kulit kusam.
Nampak kulit kusam macam makcik-makcik aja. Kan jadi lebih stres tu. Ramai yang macam tu. Yes. Sebab kadang-kadang kita lebih pentingkan pakaian, kadang-kadang kita lebih pentingkan anak-anak. Betul, penting anak-anak tu, tapi sebenarnya diri kita sendiri pun penting juga. Sebab apa? Sebab orang kata apa, walaupun tak penting untuk kita, tapi penting untuk suami. Sebab tu pentingnya kita jaga kecantikan. Orang kata tua tu tetap tua, tapi orang kata apa, tua orang kata apa yang berjagalah. Maksudnya bila orang kata apa, jangan tua sebelum usia. Sebelum waktunya tu. Kan. Orang kata nak awet muda sentiasa depan suami, gitu kan. Okay. So hopefully you all dapat banyak info, banyak manfaat pada petang ni. Banyak sentapan. Sentapan bukan santapan. Santapan tu makan. Ni sentapan. Sentapan yang mengejutkan jiwa you all, mengejutkan hati you all, mengejutkan you all supaya berhenti daripada berterusan bertukar-tukar produk, berterusan memilih produk yang salah dan sebagainya. Be firm dengan apa yang you nak. Maksudnya apabila kulit you all dah bermasalah, apa yang penting adalah kita bantu, kita sokong kulit kita untuk sihat. Barulah dia bebas daripada cela, hilang segala kerosakan, barulah nampak jauh lebih muda daripada usia. Itu yang kita nak. Bukan kita nak cover je. Lama mana nak cover kulit bermasalah, kulit makin rosak lama-lama kan. Saya dah terangkan, maksudnya kita lebih tua nanti, lebih berusia, maksudnya kita rangsai kulit masa makin perlahan dan sebagainya. Jadi memang semakin sukarlah kita nak mendapatkan kulit yang lebih sihat dan cantik. Okay, so hopefully banyaklah info dan tips yang you all boleh dapat pada petang ini, yang you all boleh muhasabah diri, you all review balik, boleh follow, review balik. Yang mana dah buat, kukuhkan. Yang mana belum buat, amalkan terus. Hujan pun dah menitik ni. So elok sangat, alhamdulillah. Dan kita dah habis. So terima kasih buat anda semua yang bersama saya, bersama kami pada live pada petang ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok petang, pada jam yang sama. Last Okey, last daripada Iza. Nak kulit cantik, nak kulit sihat, nak kulit awet muda, gunalah Skin. Bye. Bye.